Saya nak test live di Facebook. Saya nak tengok je. Okay, sebab Alang tak ramai kan. Saya broadcast dekat Facebook saya. Right. So untuk sesi hari ini kita akan lebih fokuskan kepada berkenaan dengan pembungkusan. Slide tak banyak sebab apa? Sebab kita akan fokus, tak tengok slide lagi pun sebenarnya. Sebab kita akan fokuskan kepada pembungkusan lah. So mungkin ada yang biasanya fokus membuat jualan melalui penghantaran delivery saja. Okay, ataupun ada yang ada kedai kemudian just yalah tak perlu nak bergerak kan, tak perlu nak post. Tapi yalah sekarang ni even kedai pun walaupun dia ada kedai dia buat juga postage. So that's why bagi saya topik hari ni sangat penting untuk orang kata nak grow lah. Kalau korang tak pernah gunakan courier, maka this is the time untuk belajar apakah benda-benda yang perlu ada dalam orang kata tempoh sejam ni lah. Tak apa sejam pun, dah pukul 10 suku kan. So hopefully dengan habisnya kelas ini, at least siapa yang tak pernah menggunakan courier dia akan mula faham, mula tahu macam mana nak mula guna courier dan juga bahan-bahan atau barang-barang, item-item yang diperlukan in order untuk membuat satu penggempusan, satu postage yang orang kata kemas lah produk yang kita jual ni. So untuk pelajaran hari ni adalah Bawah Wildan Academy. So kita akan fokus berkenaan dengan produk Wildan punya pembungkusan. Oh, saya tak ni lagi kan. Saya tak hantar gambar lagi rupanya. Patutlah. Ya. Right. So sementara tu sebab saya ada buat satu video tadi. So at least you guys boleh tengok lah macam mana kita packing dan juga macam mana kita blowing lah ataupun kita punya bubble wrap. Okay. So benda-benda item-item ni sangat penting untuk ada dulu sebelum kita terima tempahan untuk postage. Kalau tak ada, maka kita akan susah lah sebab kita nak kena cari dulu, right? So nanti saya akan bagi beberapa tips, orang kata ringkasan sikit lah, potong sikit. Sebab kalau nak cari benda ni, kalau kita nak cari sendiri, kita nak fikir, kita nak beri kontak, dia akan jadi ambil masa yang lama. Okay, so instead of doing that, you guys dah ada dalam kelas ni and then dah boleh tengok lah apakah persediaan yang perlu ada lah. Okay, sebentar dia tengah tu. Okay, so saya akan share slide kita pada hari ni. So untuk hari ni sangat simple. Saya just tunjuk slide simple dulu. Okay, kemudian kita akan just go through melalui orang kata website. Kita akan pergi tengok apakah barang-barang yang lain lah. So kita boleh tengok harga, anggaran bajet dan sebagainya. Daripada situ dah boleh tahulah kat mana nak cari. Instead of saya buat slide ni panjang-panjang, so saya tunjuk real life macam mana nak cari benda-benda tu, right? So hari ni tajuk adalah pembungkusan produk dan juga courier. Topik 1 berkenaan item, topik 2 berkenaan dengan courier yang ada, dan topik yang ketiga adalah cara mendaftar courier untuk bisnes. So untuk topik 1 adalah benda basic yang you guys kena ada, okay, in order untuk penghantaran yang bagus lah. So yang ni requirement yang paling minimum yang kita tunjukkan agar bila barang tu dihantar ataupun dipost sampai kat pelanggan dalam keadaan yang terbaik. Tak adalah kotak kemek, tak adalah tiba-tiba apa pecah-pecah lah kemek lah. Dia paling sensitif dengan orang sekarang kemek lah, right? Kemudian dengan courier of course lah. Yang besar-besar kita tahu, tapi sebenarnya ada juga syarikat yang dia jadi orang kata reseller ataupun dia jadi just sebagai hub untuk macam-macam punya courier ni lah. Dia jual macam-macam jenis courier lah. Macam kalau kita nak tengok kan macam Ninja Van, JNT tu memang orang kata kita tahu dia hanya jual produk dia je. Tapi kita juga ada hub macam MBE. Kemudian kita macam Lazada dengan Shopee pun sebenarnya hub sebenarnya sebab dia ada banyak gila courier atau postage yang boleh guna.
Bila you daftar jadi seller bawah Lazada ataupun Shopee lah. Okay. Kemudian ada My Parcel Asia, ada juga Easy Parcel dan sebagainya. Ada yang tengah naik sekarang kan. Macam Easy Parcel sekarang ni dia try guna Pigeon. Pigeon tu dah lama lah. Tapi dia macam baru nak up lah. Mungkin ada yang korang tak tahu, ABX dan sebagainya. So benda-benda tu lah yang kita nak share kepada anda pada hari ini. Okay, so first of all kita pergi ke arah jenis item untuk pembungkusan. So of course ini adalah untuk produk Wildan. First mesti ada produk, ada bubble wrap, ada cellphone tape, ada parcel bag dan juga ada courier AWB. Alright, ataupun AWB. So 5 item ni, 5 perkara ni mesti ada in order untuk membuat penghantaran yang bagus. Okay, kena ada sebelum terima tempahan. Kalau benda ni tak ada sebelum terima tempahan untuk postage, maka you guys akan terkapai-kapai, akan tercari-cari benda ni lah. Right? So, okay. So, saya akan share lagi satu. Okay. So, saya stop share ni. So, kita pergi kepada website lah. Okay. So, untuk item macam ni lah. Kotak. Saya tunjuk. Okay. Right. So, first of all produk kita kena pasti juga produk berapa banyak. Okay. So untuk macam Wildan sendiri kita akan menggunakan kalau order satu ataupun dua kotak kita masih menggunakan parcel bag macam saya tunjuk tadi parcel bag. Okay. Tapi kalau katakanlah lebih daripada 3 kita akan menggunakan kotak. So kita ada kotak khas lah untuk order atas daripada 3 kotak. Kalau 15 kotak kita bagi satu kotak, satu carton terus. Okay. Tapi kalau antara 3 kotak hingga 14 kotak, 14 kotak kita guna carton je terus kan. Kiranya biasanya 3 hingga 12 lah. 3 hingga 12 kita akan menggunakan kotak khas lah. Ataupun 3 hingga 10 depends kepada saiz yang orang order. Sebab macam ni 500 gram. Cuma 50 gram kan, 50 gram. Kita juga ada produk yang sekilo. So depends. Tapi yang pasti parcel bag tu kita akan hanya guna kalau order bawah daripada 2 kotak sahaja. Atas 2 kotak sebagai contoh, dapat order 3 kotak automatik kita akan guna kotak lain lah, kotak khas lah. Okay. Sebab apa? Bila banyak kotak, bila order atas daripada 2, let's say kita susun 3 kan. So 3 tu kalau kita buat bubble wrap sahaja, ada chance untuk yang di tengah-tengah ni penyek. Bila tengah-tengah ni penyek, problem lah. Bila sampai dekat pelanggan jadi kemek teruk. Yang tengah. Dia bukan yang luar kiri kanan. Yang tengah-tengah akan jadi mangsa keadaan. That's why atas daripada 3 kotak, kita akan memerlukan kotak khas. So kita akan susun lah dalam kotak khas tu. Okay, kotak kosong lah basically. Right. So tadi nak tengok apa? Okay. So kita nak tunjuk saya share screen je lah, senang juga nak tengok kan. Share screen je senang. Okay. So macam produk saya cakap tadi kita ada 500 gramnya, 550 gram ataupun 1 kilo, 1001 lah, 1.1 kilo lah. Okay. So kalaulah 2 kotak ke atas, maksudnya start daripada 3 kita akan menggunakan kotak khas. Alright. Kotak kosong lah. Tapi kalaulah setakat 2 kita menggunakan courier bag. So next kita akan pergi kat bubble wrap. So bubble wrap ni kena faham dia ada pelbagai jenis bubble wrap sekarang ni. Dia bukan hanya satu jenis je yang jenis pop-pop ke. Okay. Bukan bubble simple lah. So saya tunjukkan kepada you guys bubble wrap. Kita pergi Shopee terus lah, senang. Okay, lebih nampak, lebih jelas lah. So kat mana korang nak cari bubble wrap ni, cari je dekat Shopee, kat Lazada. Kalau pergi kat Facebook pun ada yang buat promo, ada yang buat promo dan sebagainya. So ikut korang. So macam bubble wrap ni ada banyak jenis tau. This side. Okay.
So kalau di Wildan, apa yang kita gunakan adalah kita menggunakan inflatable bubble wrap. Dia macam ni. Okay, dia macam ni. Macam saya tunjuk sekarang ni kat depan ni. Inilah yang kita gunakan untuk kita packing kita punya kotak. Okay, dia bukan jenis yang orang kata biji-biji kecil kita wrapkan, tak ada. Kita menggunakan inflatable. So dalam keadaan asal dia adalah just nipis je. So kita just kena pump, maka dia akan jadi macam ni. Kenapa kita ambil yang ni? Bukan yang kecil-kecil, bubble wrap kecil-kecil tu. Sekejap saya share balik. Ada yang jenis kecil-kecil tau. Okay, yang standard yang you guys nampak dulu-dulunya design kan. Kenapa kita gunakan yang ni? Kenapa kita menggunakan yang inflatable bubble wrap? Ini yang lama dulu. Alright? Ini yang lama. So macam yang ni tak sesuai kalau kita nak wrappingkan dia menggunakan kotak ni. Sebab apa? Sebab kita nak kena jaga yang paling penting bucu. First, bucu dia. Kemudian bahagian kedua kita nak kena jaga adalah ni. Dia punya tulang ni. Yang membuat dia jadi kukuh. Okay, tapi kalau menggunakan bubble wrap yang simple ni, okay, bubble wrap biasa lah, standard, dia tak dapat nak jaga orang kata sisi-sisi yang kita nak pastikan supaya produk ni bila courier tu hantar, courier tu ambil pick up kita punya postage, kadang-kadang dicampak kan, sampai kat hub, sampai kat situ sana sini, kita tak tahu apa yang terjadi. So kalau menggunakan protection, menggunakan bubble wrap yang lama, dia tak terlalu secure. So that's why wujudnya bubble wrap inflatable ni. So berapa harga dia? Tadilah harga dia yang saya tunjuk. Tengoklah korang boleh pilih salah satu. Okay. So apa yang korang kena beli adalah inflatable bubble wrap yang saiz dia dalam sama tinggi lah, dalam 30 cm lebih, dalam 30 cm macam tu lah, 20 lebih cm, tapi cari yang 30 cm ke atas. Nampak ni 33. So ambil yang 33 cm, kemudian panjang dia memang ada satu jenis biasanya 100 meter. Dia dalam keadaan bergulung lah. Ni bubble wrap biasa. Sekejap. Okay, kalau if you guys ada soalan boleh tanya je di ruangan komen. Tak ada masalah. Kalau video ni dah upload kat YouTube and then you guys still ada soalan, boleh juga, tak ada masalah. Macam ni yang lama memang banyak, tapi ini style yang lama. So kalau kita jual yang jenis kotak besar, janganlah guna yang ni. Okay, gunalah yang inflatable je. Cuma leceh dia adalah kena pump lah. Boleh beli pump elektrik. Nanti saya akan tunjukkan video lah. Okay, so kita guna yang ni. So bila kita tutup, ini ambil yang 30 cm lah, at least minimum 30 cm. Okay, nampak dia ada provide. So dalam RM80 19 sen. So biasanya dalam 100 meter boleh guna dalam berapa dalam 50 kotak kot. Biasanya dalam 50, 40, 50 kotak lah. Ya, 40, 50. Ada yang lebih, depends. Okay. So bila dah beli menggunakan inflatable ni, dia akan menjaga sisi tepi lah, kiri kanan. Lebih dari 50 lah, depends lah macam mana you guys ukur dia. Okay. Right. So ini adalah berkenaan dengan wrapper dia. Okay, berkenaan dengan wrapper dia. Okay, so next adalah berkenaan dengan cellophane tak payah. Okay, bubble wrap ada dua jenis Satu yang standard punya, satu lagi inflatable. Cari yang inflatable untuk siapa yang jual jenis kotak macam ni. Kalau lah you guys jual produk-produk kecil, produk-produk macam earphone ke apa ke, benda-benda kecil, kalau guna bubble wrap standard tu okey je, tak ada masalah kan. Tapi kalau menggunakan yang ni, yang besar gelabak ni, kemudian ada dalam ni pun ada ruang sikit-sikit kan, udara kan. So guna yang ni, dia akan jaga cover yang besar sikit. Okay. Dan bila packing tu nanti, bila packing tu, bubble wrap ni, kalau lah let's say korang terbeli kecil macam ni, tadi besar kan, kita lebih kecil macam ni,
So pastikan dia cover bahagian bawah at least macam ni. Sebab bila kita masukkan dalam parcel bag tu, biasanya orang akan tahu automatik lah. Bila tengok, baca information kat AWB tu, dia akan faham, okey, ni lah keadaan menegak. So keadaan menegak dia macam ni. Okay, so pastikan dia cover bahagian bawah. Sebab bawah tu yang akan sentuh lantai ataupun kawasan-kawasan ni lah, yang paling banyak disentuh lah. Okay, so pastikan dia cover at least bawah. Atas patutnya cover sekali. That's why sangat penting untuk you guys tahu. Ukurlah balik berapa cm. And then beli tinggi yang lebih sikit. And then bila wrapping senang. Okay, dia akan cover atas bawah. Itu adalah yang terbaik. So parcel bag pun sekarang ni kita ada banyak jenis parcel bag. Okay, ada yang jenis parcel bag yang kosong, ada yang parcel bag yang dah ada tulis lah. Kalau dulu saya ingatkan dia wajib kena ada macam pos laju kan, dia ada standard macam ni lah. Saya off dulu. Okay, saya ingat kan dululah baru newbie kan, 2005, 2016 baru nak berniaga kan, wajib beli yang ada logo-logo ni, JNT ke, Pos Laju ke, Ninja Van ke, apa lagi, ABX ke, saya tak bawa semua ada kat sini sebenarnya, ABX, JNT, Ninja Van dengan Pos Laju. Kita ada dia punya ni lah, parcel bag dia. Okay, parcel bag ni pun ada macam-macam size. So macam yang ni adalah, kalau tak silap saya, size L ni. Okay, size L ni biasa boleh muat dalam 2 kotak. Okay, 2 kotak. Ataupun kalau nak gamble 3 kotak boleh. Tapi biasa 2 kotak lah. Okay, sebab di Wildan kita jaga, kita tahu, kita dah pernah try hantar 3 kotak menggunakan parcel bag, memang tak jadi. Memang kebanyakannya akan dapat komplain kotak kemek lah. So which is kita rasa macam not nice lah. Even though kita dah menggunakan benda ni. Sebab apa? Sebab dia protect bahagian luar, tapi bahagian dalam dia tak protect. Kalau kita wrap tengah-tengah, kalau kita wrap tengah-tengah kotak tu pun, problem dia lah, dia akan dihimpit. Dan pressure dan juga saiz parcel bag tak cukup. That's why dia akan jadi tak cukup lah bila kita wrap sekali yang tengah tu. So that's why kita punya solution adalah tak nak memang kena cari kotak lain. Kotak yang boleh muat 3 kotak, 4 kotak sampailah 12 kotak. Okay. So that's why kita menggunakan okay, so parcel bag, ingatkan dulu kena yang ada printed punya. Tapi sekarang ni for those yang tak tahu, sebenarnya you guys boleh beli sahaja yang kosong. Okay, yang kosong boleh diterima. Sebab apa? Sebab sekarang ni setiap syarikat kurier ni dia dah ada, orang kata, boleh daftar tau. Kalau kita sebagai seller, kita daftar account untuk business, and then kita boleh access, kita boleh orang kata menggunakan order form system dia. Okay, order form system dia. Sekejap saya tunjuk video dulu lah. Okay. Sebagai contoh saya buka dulu. Link tak boleh masuk. Apa tak boleh masuk? Sebentar je guys. Baik. Share. Alright. Okay. Tadi apa tadi? Saya tunjuk video Okay, so yang ni adalah macam mana kita menggunakan blower dia. Saya offkan sound sound kita orang mula repeat cakap. Oh, dia tak lagi maksimum saya ulang balik jap video.
Okay, so ni kita menggunakan inflatable bubble wrap lah. So kita dapat gulung besar dan kita akan kira lah berapa hole yang kita nak guna. So biasanya kalau untuk sekotak kita akan potong dalam 24 punya partition. Bolehlah cover untuk satu kotak. And then kalau untuk dua kotak kita akan potong dalam 30 partition lah, 30 bahagian. Kita kira lah lubang berapa banyak ni, A hole dia. So dalam 30 A hole lah untuk kita cover. Nampak? So daripada just nipis tadi, nampak ni nipis. So kita akan menggunakan blower. Ni sikit. Nama aku Gogo. Ni yang elektrik punya lah, pump elektrik pump. Right? So kita punya elektrik pump ni. So daripada situ, itu nak mudah lah. Tapi kalau baru guna low system resource, okay, it's okay. Right? So itu adalah macam mana nak inflate kan bubble wrap lah. So kalau untuk packing pula, boleh kita packing. Saya besarkan ni. Okay. So bila packing ni pula, okay, ni Javan punya lah, tunjuk contoh cellophane tape. Ni AWB dia. Alright, so apa yang berlaku adalah kalau sekotak ambil, ni sebenarnya portion dia untuk 2 kotak saya ambil. So itu yang terlebih-lebih tu. Okay, biasa untuk 2 kotak lah yang ni. Right? So dekat Wildan kita packing macam ni je. Dan alhamdulillah setakat ni bila kita packing macam ni pun nampak simple, tapi oleh sebab kita menggunakan inflatable punya, so dia akan secure penjuru-penjuru luar kotak. That's why campak lah macam mana pun dia terjaga, terlindung. Kalau kita menggunakan bubble wrap yang lama, dia akan effect lah, dia akan kemet dan sebagainya. Okay, so ni yang AWB kita masukkan dulu siap-siap. Kita cabut, kita gam dulu. So AWB ni lah yang saya masukkan, di mana sekarang ni you guys tak perlu pergi dekat tempat postage ataupun courier, pergi buat pos laju, pergi kat JNT, barulah korang dapat apa, slip kan, slip dulu, slip lah kan. Sekarang pun masih lagi ada yang guna slip, tak ada masalah. Okay, so dah masukkan semua ni, boleh masukkan packaging. And then ini adalah size parcel M, size M untuk sekotak. Okay, kalau ukuran Ninja Van lah. JNT pun sama, size M, parcel bag dia. Okay. Kalau untuk 2 kotak, kena ambil yang size L. Alright, so itulah dia cara kita packing. Very simple. Right? Okay. So, ramai dah tiba-tiba. Share link baru yang tak dapat masuk tadi rupanya. Okay. So basically itulah yang kita gunakan bila kita buat packing. Alright? Maaf lambat. It's okay, Suhana. Alright? Tak ada masalah. Saya tak tahu pula ada masalah. Sebab Maziah daripada tadi dah okay join kan. So saya expect tak ada isu lah berkenaan dengan link tadi. Alright? No problem, tak ada masalah. Alright? So macam saya cakapkan tadi. Okay. Parcel bag ni sekarang ni ada yang printed, yang tadi saya gunakan Ninja Van yang printed lah, ataupun ni depan ni JNT printed punya. So ada juga yang kosong je. So sekarang ni ramai orang menggunakan kosong sebab apa? Tak perlu pening-pening kepala lah. Melainkan you guys memang setia dengan satu, macam Wildan ni kita tak gunakan yang kosong. Okay, sebab apa kita guna yang printednya guys. Kadang-kadang orang kata trusted lah, lebih trusted lah bila kita menggunakan printed punya lah. Okay. Tapi pada masa yang sama, kalau you guys nak guna yang kosong kalau pun boleh, tak ada masalah pun, tak ada isu pun sebenarnya. Okay. Cumanya bila kita gunakan ni, orang akan nampak macam kita memang trusted seller lah. Lebih trusted sikit lah bila printednya. Cuma bila kita menggunakan printed punya ni, dia sedikit mahal. Berbanding kita menggunakan yang kosong. Yang kosong tu, kalau lah kita beli parcel bag yang kosong macam yang saya tunjuk gambar ni, kita cari lah. Tunjuk terus lah. Parcel bag. Right? So kalau lah kita sorry.
Okay, macam ni password kan. Okay. Password pun ni kosong lah. Ada macam-macam warna lah. Ada grey, ada pink. Okay. Cuma kena tahu satu benda bila kita beli parcel yang kosong ni. Okay, ataupun yang tak printed ni. Right? Dia ada yang ada poket, ada yang tak ada poket. Ni ada poket lah. Macam dalam video ni. Okay, kalau kita lihat video ni. Kita ada nampak. So kita kena beli yang kosong saja. Sebab apa? Sebab murah. Dan juga sekarang ni bila dah ramai orang menggunakan sekadar AWB tanpa menggunakan slip. Nak ambil slip jauh pula kan. So that's why dah tak perlu slip sangat dah. Dan di mana AWB ni yang saya tunjuk video tadi, saya tunjuk sekali lah kot. Kacau lah benda ni. Hard floating. Alright. Jangan saya tunjuk sekali. Nampak sikit. Okay. So kalau perasan ni, ni lah AWB. Maksudnya information berkenaan dengan pengirim dan juga penghantar dekat sini kita printed je daripada online. Kita isi borang online. Okay, depends lah courier apa. Ninja Van ada dia punya online form, JNT ada dia punya tersendiri. Di Wildan untuk pos laju dan juga untuk Citylink kita masih menggunakan slip lah. Sebab alang-alang slip banyak lagi kan. Nak ambilkan slip dulu. Okay. Tapi diorang pun ada AWB. Right. Macam Easy Parcel ada AWB. So benda-benda ni kita just AWB ni isi borang online. Tempahan berkenaan dengan apa yang you guys nak postage lah. So benda yang sama je yang ada dalam slip sama je yang ada dalam AWB. So Airway Bill ni bila kita dah ada benda ni, kalaulah kita beli parcel bag yang kosong pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dekat AWB ni macam sini sebenarnya ada logo Ninja Van kalau tak silap. Nampak ini Ninja Van sebenarnya. So daripada situ courier dah dapat kenal pasti ini adalah bawah Ninja Van. Dan juga kita pun senang lah, tak perlu nak pergi dekat courier center kan, nak beli slip dan sebagainya, tak payah, bukan beli pun, ambil je. Right? So dengan adanya AWB ni, AWB ni pun ada pelbagai jenis lah. Dua jenis lah. Ada yang macam ni kita guna kertas je. Sebab apa? Sebab kita memang ada poket. Besok ni tak ada poket. Ada tu. Baru nak tunjuk yang ada poket tak ada kan. So kita menggunakan Ninja Van sekarang ni. Dah tak guna JNT sangat dah. Okay, sebab ya kan, you guys kalau penjual dah selalu guna JNT pun faham lah kenapa kita kurangkan JNT sekarang ni. Okay, so kita guna Ninja Van. Macam dalam video ni ada poket. Kalau nak beli yang kosong pun, yang bukan printednya, yang kosong sebab lebih murah kan, pastikan check ada poket ke tak ada poket. Kalau tak ada poket, maksudnya you guys kena beli poket asing. Kena beli poket asing. Okay, macam ni. Nampak? So Ninja Van ni dia ada poket untuk letak AWB. So masukkan dan gam. Okay. Yang printednya biasanya ada. Tapi kalau tak ada, biasanya dia akan bagi sekali dengan poket asing lah. So boleh masukkan tampal saja. So, saya lupa dah ambil. Ada juga. Kita ada juga yang tampal je. Right? So AWB ni boleh dalam keadaan kita print menggunakan printer biasa dekat kertas A4, print A5, ataupun boleh menggunakan thermal lah. Di mana printer thermal tu dah siap print dan dia print atas stiker dan you guys just tampal je. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada kan? Okay. So itulah dia. Right. So ini yang kosong lah. So pastikan kalau no pocket, of course dia akan lagi murah. Kalau lah ada pocket, dia akan sedikit mahal. Sama harga. Macam belilah kat dia.
Okay, tapi biasanya pocket dia akan jual harga asing sebenarnya. Right? Okay. So itulah berkenaan dengan parcel bag. Okay. Kemudian courier AWR. So ni nak cerita pasal courier ni. So courier ni kita ada banyak. Macam saya pernah cerita tadi. Stop share dulu. Right. So untuk courier kita ada pelbagai jenis courier. Ada yang courier just memang courier utama macam JNT, Ninja Van, ABX. For those yang tak pernah dengar ABX, ABX pun ada. Kemudian Pigeon, apa lagi, Pos Laju dan sebagainya. So itu adalah orang kata Pos Laju yang memang fokus dia adalah jual produk dia. Tapi kita juga ada Shopee Express, Lazada panggil Lazada Express. Saya memang tak guna Lazada langsung. Guna waktu 2019, 2018 tak syok terus tukar Shopee lah. Selamat datang. Dah masuk aja tadi. Dah tekan tu, tak apa-apa. It's okay. Alright. So 5 perkara tu sangat penting in order untuk buat bisnes menggunakan postage. Okay. Kalau you ada kedai, kalau you selama ni tak pernah buat postage, maka barang-barang tu adalah benda yang perlu ada in order untuk buat postage yang bagus lah. Okay. Ataupun orang kata senang untuk mulakan. Okay. Kalau tak ada barang-barang tu, terima item, baru nak mencari memang jadi susah lah. Okay. Mungkin ada juga ramai yang tak tahu kena bubble wrap. Bubble wrap pun ada banyak jenis. Ni inflatable punya. Okay. So seeloknya ambil yang inflatable supaya memang kotak insya-Allah tak ada kemek. Pastikan tinggi dia pun sama. Okay. Right. Jangan beli yang bubble wrap biasa tu. Okay. Beli bubble wrap yang inflatable. Okay. Barulah secure. Okay. So untuk courier pula guys. Berkenaan courier di Malaysia lah saya tunjuk. Tadi sebut JNT dan sebagainya kan. Kita juga ada courier hub. Okay. Di mana macam MBE, Mailbox Centra kan. MBE, kita ada Easy Parcel, My Parcel Asia dan sebagainya. So diorang ni adalah hub. Diorang Shopee, Lazada pun sebenarnya in a way diorang adalah orang kata courier hub lah. Sebab apa? Sebab macam dalam Shopee sendiri dan Lazada sendiri dia provide menggunakan Pos Laju, JNT, Ninja Van dan sebagainya. So dia adalah hub lah. Okay. Okay. Courier di Malaysia. Okay. Cuma courier hub ni kalaulah ada di kawasan kita sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia dah menjadi satu center untuk courier-courier lain pick up barang. Okay, sebagai contoh kalaulah kita menggunakan Shopee, kita seller sebagai Shopee, and then biasanya kalau nak hantar untuk buat postage di bawah Shopee Express, you kena cari center Shopee Express. Shopee Express punya center pun tak banyak kan. Susah, leceh dan sebagainya. So macam mana nak gunakan Shopee Express kalau kawasan you guys tak ada Shopee Express Center ataupun Shopee Express punya kedai lah yang terima tempahan. Okay. So alternatif dia adalah you pergi dekat courier hub. Macam MBE dan sebagainya lah. Biasanya MBE lah paling senang. Okay, kebanyakan tempat ada MBE. So boleh hantar dekat MBE even though dia bukanlah Shopee Express Center, tapi dia adalah salah seorang dealer untuk Shopee Express dan dia terima kita punya postage, barang postage kita lah untuk postage pada customer di bawah nama Shopee Express. Boleh juga, tak ada masalah. Sebab dia adalah center, dia adalah dealer untuk syarikat-syarikat courier lain. Dia orang tengah orang kata. Dapat commission juga kan. Bila kita hantar kat dia, dia dapat commission. Okay, cost dia still sama. So tak ada masalah. Okay. Macam mana ni? Tekan tak ada. Yep. Ni order sini.
Nah, nampak ni. Okay. Kita ada ABX, ramai nampak banyak benda yang kita tahu. Okay. So untuk Wildan sendiri, apa yang kita selalu guna adalah dulu kita guna ABX ni kita selalu guna. Sebab apa ABX dia adalah antara kurier paling murah. Okay. Kalau biasa untuk item-item macam Ninja Van, JNT dan sebagainya, macam dia ada berat tau. Tempur selaju dia ada 1 kilo, ada untuk 2 kilo, ada untuk 5 kilo, 10 kilo dan sebagainya. Tapi untuk ABX Express ni 5 kilo pertama, saya tak tahu lah sekarang dah lain ke apa. 5 kilo pertama harga dia ibarat orang kata dapat RM5 je, RM5 lebih, RM5.50 je per parcel. So sangat murah. Compared tu yang lain, kalau lah let's say lah kita ambil pos laju lah, dah jatuh RM7 lebih. Kalau 5 kilonya lagilah dah berbelas-belas. Okay, tapi dengan ABX still rate dia sangat rendah. Okay, so that's why masih ada ramai lah. Selain daripada ni orang kata tak famous sangat, tapi ada seller guna. Sebab dia sangat murah. Okay. Apa lagi? Citylink. Citylink ni dia murah kalau item you guys ni adalah item yang banyak lah. Macam kalau lah you guys nak hantar 1 karton susu Wildan, of course Citylink yang paling murah lah compared tu yang lain. Jangan guna Ninja Van hantar courier satu karton, memang mahal lah, memang kena mahal. Okay, tapi kalau dengan Citylink dapatlah belas-belas, 10-10, tak terlalu mahal, right? Citylink pergi kita punya banyak DHL dalam pun tak guna. Wildan saya lah. Wildan tak pernah guna. Digitex, JNT, kita tengok JNT. Kemudian Lalamove, Lalamove pun ada tak? Dia gunakan Lazada e-logistik, LEL. Okay, ni kurier bawah Lazada lah. Line Clear, MS Express, Dispatch, Mr. Speedy banyak dah sekarang. Javan, okay. Pigeon saya cakap tadi. Tapi kita tak guna Pigeon. Easy Parcel lah. Bawa Easy Parcel. Okay. Selaju tak ada Oh ni. Okay. Skynet, Easy Parcel nampak ni. Deliver, Deliver pun ada. Asal My Parcel Asia tak ada sepatutnya ada My Parcel Asia pun okay. MBE okay juga. Right? So ABX ni, so inilah kurier-kurier yang you guys boleh pilih untuk daftar. Okay, kalau you seller, you baru nak try gunakan postage, then I suggest you guna ABX ke, ABX paling murah. Okay, tapi tengok website you guys, ada tak ABX untuk hantar? Okay, ada ke hub-hub dia lain dan sebagainya? Okay, Ninja Van adalah orang kata satu syarikat kurier yang memang orang kata supportive lah. Okay. Siap dia akan contact dengan you kat WhatsApp lah. Kalau you nak jadi dia punya ni. Okay. So nak daftar simple je. Daftar je, login je. Okay. Nampak business create. So Ninja Van sangat mudah. Very simple. Okay, Lazada tak boleh. Tak tahu what happen. Okay, ni JNT. JNT pun sebenarnya simple je. Okay, so you guys boleh try daftar lah. So, antara JNT dengan Ninja Van, mana yang paling kita orang, dulu kita orang selalu guna JNT. Tapi sekarang ni kita orang selalu guna Ninja Van lah. Dan Ninja Van setakat ni, kalau let's say hari ni kita dapat sediakan postage, maksudnya dia akan pick up biasa dalam pukul 11.30, pukul 12. Kalau dia ambil hari ni, biasanya ada tempat dia esok dah sampai. Kalau dia pick up hari ni, esok dah sampai. Kalau dia tak dapat esok sampai, biasanya hari lusa dah sampai lah. Biasanya. So, that's why Ninja Van setakat ni antara kurier yang pantas lah. Untuk bagi kami lah. Sebab setakat ni tak ada isu macam barang hilang ke apa ke, tak ada. Compared tu yang lain. Macam ABS ni sebelum ni kita guna sebagai main.
sebab murah kan, sebagai main. Tapi oleh sebab ada sebab-sebab tertentu, hulu 30% commission. Okay. Kalau hujung tahun lepas kita ada isu sikit dengan ABX, so kita tukar kepada JNT dulu. JNT ada masalah, kita tukar kepada Ninja Van sekarang ni. So alhamdulillah setakat ni kita dah guna dalam 4 bulan main kita Ninja Van, tak ada isu lah. So that's why kita okay je. Right? Ada soalan? Ada customer request kurier yang cepat di tempat mereka. Contoh di tempat saya, kalau pos laju agak leceh. Tempat saya dijamin. Kan Suhana? Right? That's why dia sekarang ni kalau berkenaan kurier ni, bila kita cerita pasal kurier, orang nak pantas, nak cepat. So that's why kalau selama ni kita dah terbiasa je, sebagai contoh lah, kita dah biasa dengan satu kurier ni, kalau kita lihat prestasi performance dia dah drop down, nak tak nak cepat-cepat cari yang lain, alternatif, kita guna kurier yang lain. Sebab apa? Sebab kita bukan macam mana? Kita tahu kita kurier tu bagus, okay? Tapi kalau dah drop, dia akan jadi impression dekat pelanggan kita, especially pelanggan yang baru. Kalau pelanggan yang baru dapat lambat barang-barang yang dia order tu, dia akan jadi tak yakin dengan kita. So, in order untuk jaga air muka kita, walaupun kita boleh blame kurier punya kesalahan, seeloknya cari kurier yang pantas terus. Instead of kita just nak bagi alasan dekat customer, kita cakap kurier ni tak bagus, kurier ni tak bagus dan sebagainya. Okay, sedangkan kita yang pilih kurier tu. Melainkan sebab bila kita deal dengan customer ni, ada certain customer dia dah biasa JNT, katakanlah. Ni case tadi betul lah. Okay, macam kita guna Ninja Van betul. Dia menggunakan Ninja Van sekarang ni as a core. Tapi ada yang request pos laju, ada yang request yang pelik-pelik lah. So nak tak nak kita try cope, kita hantar manual lah, pergi hantar dekat MBE dan sebagainya lah. Itu atas special case lah. So kita dah tahu waktu tu JNT memang sangat problem waktu tu. Kita dah pesan dah, kita dah bukan pesan lah, kita dah pujuk pelanggan, puan, sekarang ni kita ada certain issue yang belum resolve lagi sebelum ni, pelanggan sebelum ni, kalau menggunakan kurier ni. So why not kita guna Ninja Van, sebab esok biasanya kita punya feedback daripada pelanggan kami, memang Ninja Van laju. Memang Ninja Van laju. So boleh tak kita guna Ninja Van? Okay. So kita dah advice pun dia tak nak, so dia still nak guna yang lama tu. So kita hantar, memang barang sampai hilang. Tak boleh buat apa lah. Masalahnya bila kita buat tuntutan guys, untuk pihak kurier, kita kena faham satu benda. Pelanggan memang tak faham, seller kena faham. Katakan produk ni, kita barang dia ada nilai dia RM45, katakanlah kita tulis set ada insurans dan sebagainya RM45, RM45 biasanya tak dapat. Okay, RM45. Campur postage, katakan campur RM7 katakan. Okay, so kita dah spend dalam RM52, tak termasuk lagi ni dan sebagainya lah. Okay, katakan RM52, kita postage dengan kurier yang kita tahu tengah ada masalah. Kita dah hantar, tiba-tiba lambat satu hal. Kita dah contact customer service satu hal. 2 minggu, seminggu follow up, tak ada progress. 2 minggu follow up, tak ada progress. Last kali ketiga follow up, minta untuk orang kata buat tuntutan lah. Pasti hilang, pasti dan sebagainya. So bila kita buat tuntutan guys, kena faham satu benda. You guys dah spend mungkin dalam RM52, murah lagi sebenarnya kan, termasuk untuk untung-untung semua kan. Tapi nak katakan ni, nilai RM52 ni kita takkan dapat penuh daripada pihak kurier. Walaupun kita dah request untuk buat tuntutan, kata tuntutan barang hilang kan, memang pihak kurier memang tak jumpa kan, kita takkan dapat nilai RM52. Paling-paling kita dapat pun mungkin dapat
cover balik bahagian postage je. Mungkin dia akan bayar balik kat kita RM7, RM10. Dia takkan bayar kita sepenuhnya. That's why if kita dah dapatkan dah pasti kurier tu bermasalah, terus tukar. Okay, terus tukar supaya kita sendiri pun tak rugi. Sebab bila buat tuntutan bukan dapat bayar penuh. Dapat bayar hanya sebahagian. Ataupun paling-paling busuk pun dia akan bagi bahagian untuk postage sahaja, charge postage. Right? Customer always right. Follow je lah kan. Tapi yang bestnya bila dah terjadi dekat dia, terus dia tak guna dah JNT waktu tu. Dia terus guna Ninja Van je. Dia kata puas hati guna Ninja Van ni. Saya tengok tracking hari ni awak postage kan, esok dah sampai. Bagus lah Ninja Van kan. Tak okey. Okey rupanya tempat saya ni. Sebab dulu tempat dia memang perform top JNT. Okay, dia dah drop macam ni, okay lah, right? So nak tak nak, kita kena pelbagaikan courier service kita lah. Macam sebagai contoh, kalau lah kita menggunakan macam dah Easy Parcel ke, kita pilih satu hub lah, Easy Parcel ke, My Parcel Asia ke, dan sebagainya. Untuk hub, backup, cari 2 lah. Macam Wildan, kalau you guys perasan, kita ada menggunakan 5. ABX, Javan, JNT, Posaju dengan Citylink, kita guna 5. Okay, sebab apa? Sebab kita tengok ikut fungsi dia. Macam Citylink saya cakap tadi, Citylink kalau atas carton memang murah. Okay, so gunalah Citylink kalau order banyak. Kalau macam Ninja Van JNT ni memang okey lah. Easy Parcel ke okey je. Okay, ABX paling okey lah. Paling murah lah in terms of cost. Tapi in terms of service laju sekarang ni untuk kami, kita punya feedback daripada pelanggan memang Ninja Van. Right? So tak ada masalah. So yang penting kena ada backup. Kena ada beberapa pilihan. So kalau satu sangkut, you guys ada pilihan yang lain. Okay? Sebab kalau saya lihat pun seller-seller sekarang, kawan-kawan saya yang buat menjual dan sebagainya pun, dia at least dia kata dia akan sediakan 2 pilihan courier. Okay? Satu courier yang memang dia gunakan sebagai core, satu kiranya ada masuk order dia akan guna ni. Okay? Tapi kalau dia lihat ada masalah, dia akan tukar kepada courier lagi satu, courier backup lah. Okay? Tapi account untuk dia buat AWB tu ada dah. Okay? So kalau sekarang ni, sekarang mostly free je nak daftar bisnes kan, nak gunakan diorang punya servis kan, free je. So daftarlah sebanyak mana yang boleh. Nanti korang akan dapat follow up WhatsApp lah, WhatsApp ke call ke daripada agent diorang untuk tanya, okay, kita sekarang ada promotion lah, kita ada offer untuk first business owner baru. Dia akan call kita lah biasanya. Okay, sebab dia pun nak jual, nak buat bisnes kan, nak bantu kita sebenarnya, memudahkan. Daripada situ sebenarnya dia guys akan tahu flow untuk penggunaan courier. Right? So itulah 5 perkara yang wajib kena tahu kalau membuat jualan menggunakan postage. Tak kisahlah kalau sebelum ni just buka kedai sahaja ataupun buka tepi jalan. So now try gunakan postage pula. Right? So postage ni very simple. Kadang-kadang order masuk pun kalau you guys tak ada kedai pun just boleh buat pada rumah je. Okay? So cuba. Dan yang paling penting 5 perkara tadi mesti ada sebelum mulakan terima tempahan untuk postage, right? Saya tahu ramai yang join lambat hari ni, but it's okay, no problem. Kita akan proceed untuk minggu hadapan punya lah. So setakat ni ada soalan tak berkenaan dengan courier? Okay, saya tak sempat nak tunjuk channel daftar dan sebagainya, tapi boleh pergi je mana-mana courier yang you guys berminat, try daftar. Kalau suggestion saya paling mudah adalah Ninja Van lah. So Ninja Van punya hub pun banyak. Kawasan saya je ada dalam 2. Dekat Serdang ni ada 3 kalau tak silap. Dekat ni lah, Wildan ni ada 3. Boleh pergi. So Ninja Van agak banyak dah sekarang. So tak ada isu.
Kalau lah you guys tak jumpa hub-hub syarikat-syarikat besar ni punya hub, cari yang dealer macam MBE, mobile lah. Apa? MBE jap. Saya tunjuk. Takut kan bercerita MBE tak tahu MBE tu apa kan. Saya tak tunjuk tadi MBE. Nampak MBE pun dah ada 3 kawasan saya. Okay. Melbourne, Essentra. So, dia terima banyak jenis kurier, Shopee Express, Lazada punya pun rasanya ada. Sekejap. Okay, dia buat juga packaging, kita hantar je. Nanti dia buat adalah cost dia kan. Right? Drop off program, nampak Lazada ada. Return. Kalau nak return kat MBE pun cuma je. Tapi Shopee dia boleh ambil item box return je. Dia tak boleh return kan. Macam kalau you order as pelanggan, you nak return barang dengan pos laju, you kena pergi center pos laju. MBE tak terima. Untuk ni pengalaman saya lah. Okay. Tak ada ni nampak. Ni kurier dia lah. So, apa-apa yang ada dalam ni, you guys boleh hantar kat dia. Macam ni, Japan ada, FedEx, Aramex ada, DHL ada. So, that's why sangat mudah lah. Kalau ada MBE kawasan korang dia boleh drop kat diorang je. Untuk pick up. Tak kisah gunakan Lazada ke Shopee, seller kan. Ataupun you guys just closing dengan WhatsApp, just daftar je lah. Then boleh hantar, drop off lah kat diorang. Okay. Sangat simple. Okay, insyaAllah. Macam dah habis pun. Okay. Alright. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Sorry tak dapat nak bagi lebih lagi. Alright. Suasana agak sibuk di sini. Kita pun banyak benda, banyak gila program yang akan berlangsung dalam minggu depan kita akan mula program tersebut atau minggu lagi satu. So hopefully doa yang baik, insyaAllah pada anda semua selamat raya, hati-hati di jalan raya. Minta doa Faizin. Okay, so itu sajalah daripada saya. Terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan minta maaf sangat. Kalau yang baik tu datang daripada Allah dan saya halalkan orang kata ilmu yang saya sharekan pada hari ini, insyaAllah. Itu sahaja daripada saya, Coach Razin. Jumpa anda dalam kelas minggu hadapan, topik yang lagi kawah. Okay, yang ni kita just panaskan badan je. Topik simple tapi yang first time memang akan manfaatkan benda-benda ni lah. Alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pasangkan lagu raya. Okay, bye-bye. Tak ada. Oh. Saya kena offkan dulu ni. Live. Kau tadi kecoh.